Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Setelah 2 hari kita berehat, Sabtu dan Ahad. Dan malam ini insya-Allah kita menyambung kembali perbahasan kita dalam membahaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, terima kasih kepada semua yang bersama pada malam ini. Teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambah lagi ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Faiz Helmi, Kak Maimanah Ibrahim, Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Salasia Hasan, Mak Uda, waalaikumsalam. Haslina Abdullah, Bangah Nasir daripada Gombak, Neni Ros, Kak Sabariah Abu Samad, Zaleha Adnan, Acik, Muhammad Syarif, Ceras Perdana, alhamdulillah. Mardiah Husin, waalaikumsalam. Baik, terima kasih semua yang komen, yang bersama. insya-Allah dalam sedikit ruang masa yang ada, kita nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Hadis kitab daripada riwayat Imam Tirmizi, hadis nombor 2095. 2095, hadis sahih. Hadis sahih, insya-Allah. Baik. Haddatsana Qutaibah, Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad bin Amru bin Abi Amru an Abdullah al-Ansari an Huzaifah bin al-Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaba minhu thumma tad'unahu
fala yustajabu lakum, atau kama qala an-nabi fil hadis. Yang bermaksud telah menceritakan pada kami, Qutaibah telah menceritakan pada kami Abdul Aziz bin Muhammad bin Amru bin Abu Amrah dari Abdullah Al-Ansari dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ataupun disebut tadi wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah. Sahabat-sahabat, ibu ayah sekalian, kalau kita belajar ilmu hadis, dalam hadis ini Nabi SAW memulakan hadis itu dengan bersumpah di atas nama Allah. Kalimah yang Nabi guna tadi, wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku dalam tangannya, yakni tangan Allah. Itu sebenarnya adalah lafaz sumpah. Kalau kita baca hadis wallazi nafsi biyadih ataupun wallazi nafsi, samalah biyadih. Saya nak sebut apa tadi? Wallazi nafsi Muhammadin biyadih. Kadang-kadang ada tambah Muhammadin. Okey. Itu maknanya Nabi memulakan hadis itu dengan lafaz sumpah atas nama Allah. Bermaksud, sahabat-sahabat, ibu ayah sekalian, apa yang nak disampaikan oleh baginda Rasul itu adalah benda yang sangat besar. Benda itu dianggap sangat besar sebab maknanya poin yang Nabi nak bagi tahu selepas ini dalam hadis itu benda yang sangat penting, yang sangat besar. Sebab itu Nabi mulakan dengan yes, Nabi sumpah. Sebab ada yang menjawab, macam saya tak dengar kan, Nabi sumpah. Lepas tu Nabi kata wallazi nafsu biyadih, demi jiwa Muhammad yang di dalam genggaman Allah. Terima kasih Kak Syam, Kak Azhar, Kak Maria Chan daripada Singapura. Ustaz apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Rusnah Ahmad, terima kasih. Kak Rohana Rejab, Rahani Isa, selamat ber-PKP. Terbaik. Kan, termenung di bucu katil jawabnya 2 minggu. Padan dengan muka semua orang. Dah berapa hari tak nampak posting Ustaz, kecuali malam bila dengan Ustaz hari tu. Cik-cik, itu hari Rabu yang saya dengan forum dengan Bro Nasir tu hari Rabu. Lepas tu hari Khamis kita buat baca Yasin. Hari Jumaat saya ada satu kuliah, tapi tidak di audio kuliah. Ada satu surau Rimbayu kan, Nurul Jannah Rimbayu. Ada gak yang follow tu, saya share dekat Facebook saya. Itu yang tak dapat dikesan. Sabtu Ahad memang tak ada lah. So malam ni kita jumpa balik. Jadi insya-Allah 2 minggu PKP ni kita kuliah aja, jangan risau. Kan, kita sambung lagi kuliah kita. Matilah nak. Terima kasih Kak Nirma Nasir, Singapura. Abang Han Kasyaf kita, terima kasih banyak. Kak Jamalia Rahmat, Kak Natifah Ahmad juga, Singapura. Kak Nirma Nasir, Waalaikumsalam. Ramai orang Singapura ni, 2-3 orang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, sambung lagi. Semangat ni PKP. Kan? Baik, Nabi kata demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, Nabi sumpah. Baik, apa yang Nabi suruh? Nabi kata hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena buat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf maknanya kita kena menyuruh orang melakukan kebaikan.
Nahi mungkar. Nahi. 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 Mary Zendege Pierre Muhabbat. Hindustani. Nahi kan. Nahi pula lah. Nahi itu makna melarang. Mungkar, benda yang tidak baik lah, benda yang mungkar, yang tak elok. So singkatannya kita sebut amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah bahasa Arabnya lah. Tapi bahasa Melayu kita pun bila saya sebut amar ma'ruf nahi mungkar, saya rasa tuan-tuan ibu-ibu boleh menangkap lah kot, no? Boleh faham lah tu kan. Maknanya menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Ada ke orang semangat dia nak cakap amar ma'ruf nahi mungkar tapi terbalik. Dia kata apa? Ustaz, kita kena buat amar ma'ruf mungkar nakir, Ustaz. Mungkar nakir kau masuk dalam kubur bang, meninggal. Tak. Bukan mungkar nakir, nahi mungkar. Mungkar nakir tu bungkus masuk dalam tanah tu. Kan malaikat dalam kubur tu. Bawa-bawa tenang sikit. Orang nak cakap Arab, dia pun cakap Arab juga, tapi wahara kan. Tapi okey lah. Belajar-belajar tak? Belajar-belajar cakap Arab sikit. Okey. Itu selingan saja. Baik, sambung balik. Nabi kata kamu kena ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. So tugas kita ajak tau, bukan paksa. Ajak. Ajak saja, bercakap, menyeru, mengajak. Bukan memaksa lain. Kan memaksa kita cekik leher kawan tu, kau kalau tak dengar ceramah Sarahim malam ni aku cekik kau sampai mati. Tu tak boleh. Itu memaksa namanya. Ajak saja. Kan? Share kita share dalam Facebook ke, share dalam grup WhatsApp ke apa, Telegram ke. Itu ajaklah tu. Kan? Kita menyeru ke arah kebaikan dan dalam masa yang sama cuba cegah kemungkaran. Cuba halang maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran, benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak betul, kan, benda-benda yang bukan-bukan, kita cuba halang lah, ya. Sebab itu apa yang Rasulullah pesan, maknanya dua benda ni kena buat. Amar ma'ruf, saya ulang balik, ajak orang buat baik. Apa caralah? Kalau cara canggih hari ni, dengan zaman canggih kita lah, Facebook, Twitter, TikTok ke apa benda semua-semua tu lah. Dan dalam masa yang sama cegah kemungkaran. Cegah kemungkaran ni pun dia ada peringkat kan. Cegah dengan tangan, maknanya dengan kuasa, itu paling hebat lah. Maknanya kita boleh halang orang tu dengan kuasa yang kita ada. Kita gunakan kekuasaan kita untuk cegah maksiat. Itu the best one. Ataupun dengan mulut, nasihat, tegur, tak boleh ni tengah-tengah semayang macam ni, tak boleh ni berjudi, tak boleh ni minum arak ni, contoh. Cakap dengan lisan. Atau yang ketiga, membenci dengan hati lah. Itu yang paling, orang kata, rendah tahap keimanan. Okey, sekarang ni sahabat sekalian, arahan Nabi ialah suruh buat. Maknanya dua benda tadi yang saya ringkaskan dia dengan bunyi amar ma'ruf nahi mungkar, itu kena buat. Nabi suruh. Maknanya dua benda ni Nabi suruh kita buat. Ajak orang buat baik, cegah orang buat jahat. Benda ni Rasulullah pesan suruh kita buat. Baik. Kemudian kalau tak buat, tu soalan dia. So kalau tak buat jadi apa? Buat-buat tenang, saya nak baca komen sekejap. Allahu Akbar. Terima kasih Muhammad Zuhair Muhammad, bawa balik dari surau. Alhamdulillah. Jangan suka sangat Kak Zah, 2 minggu ada kelas. Aduh. Ida Nurshima Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan semua sahabat. Kak Shima dari Perlis, Indra Kayangan hadir. Seronok pula aku baca nama tu kan. Kak Shima dari Perlis, Indra Kayangan
hadir. Dia kalau Arab kan dia sebut itu. Kan? Hadir. Dia panjang sikit hadir 6 harakat. Kalau Arab Mesir lah kan. Kalau orang panggil itu kan, Ya Abdul Rahim contohlah, kita menjawab hadir. Macam tu. Kalau dia panggil banyak kali, kita panjang sikit hadir. Macam tu. Mana tunggulah kejap, lagi aku datang lah. Macam tu. Hadir. Itu masa kami kat Mesir lah kan. Seronok, teringat zaman Mesir kan. Terima kasih Kak Shima daripada ujung negara kita Malaysia di utara sana, utara. Dia negeri Perlis. Perlis dia sama macam Kelantan kan, dia PKP PKPP ke apa benda tu, kan lebih kurang macam tu lah. Tak apalah, apa yang dah diumumkan oleh PM tadi kita angguk aje lah kan, ikut SOP. Yang penting bismillah tawakal tu jangan tinggal lah ya, insyaAllah. Terima kasih Kak Jamalia Sanusi, Kak Syam, Nani Noraida Bidin daripada Port Kelang. Payah benar nak menyebut nama. Allahu Akbar. Dah lama tak masuk kelas Ustaz. Ya, saya perasan tu nama Kak Aida Bidin, Noraida Bidin, Port Kelang. Kak Ayu Saim, lama Kak Ayu tak masuk lah, daripada Arizona, Amerika Syarikat. Apa khabar Kak Ayu, sihat? Maknanya dah setahun dah kita jumpa tu. Last Kak Ayu masuk kelas saya tahun lepas kan tu, bulan 12 macam tu kan. Maknanya setahun dah kita tak jumpa kan. Kak Shima hadir 6 harakat. Baik Ustaz, lawak Kak Shima ni. Haslina Abdullah, terima kasih. Biru malam ni Ustaz, cantik warnanya. Biru biru ke hijau macam tu lah kot. Alhamdulillah Kak Ayu sekeluarga sihat, Alhamdulillah. Okey, sambung. Saya kira nak larap pula kuliah ni, baca komen kan. Okey, apa kesan dia? Ini poin besar sebenarnya kan. Poin utamanya Nabi nak beritahu, arahan dia nombor 1, suruh kita ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Okey, kalau itu yang kita abaikan, maksud dia kita tak ajak orang buat baik, maknanya kita buat kita seorang je, orang lain nak melingkup, tonggang terbalik, meniarap, terlentang, lantak lah. Dan kita tak cegah kemungkaran. Mana kita biar orang nak buat maksiat ke, orang buat dosa ke, orang bawang ke, lantak kau lah kubur masing-masing. Kubur masing-masing Ustaz, biarlah ke dema katanya. Lantaklah dema Ustaz. Dia nak buat dosa, dia tanggunglah besok. Kita biar aja kan. Apa jadi? Nabi kata apa? Tengok nah. Nabi kata, nescaya Allah akan mengirimkan seksaannya dari sisi kalian semua, dan kemudian apabila kalian berdoa kepadanya, doa kalian tidak akan dimakbulkan lagi. Ya Allah ya Tuhan, ini bukan benda kecil. Sebab tu saya pesan, sebab tu Nabi bersumpah kan. Sebab itu Rasulullah SAW bersumpah dalam hadis itu, dengan dia sebut dulu nama Allah, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah, itu sumpah namanya. Dan Nabi suruh kita ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Dan kalau dua peranan utama ini diabaikan atau diselewengkan atau tidak diambil peduli oleh manusia, oleh orang Islam, mereka hanya lebih seronok, istilahnya orang sebut nafsi, aku, engkau, lu, gua, lu gua. Allahu Akbar, malam ni merapu aku ceramah ni kan. Mereng 2 hari tak ceramah Ustaz kan. Lu, gua. Engkau, aku, tak peduli lah. Kalau ini yang berlaku, Nabi kata 2 benda akan jadi. Pertama, Allah akan turun seksaan. Seksaan ni wallahu a'lam, mungkin
kita istilah juga musibah, malapetaka, banjir kan, macam jadi ni. Johor gelombang kedua pula kan. Allahu Akbar. Macam-macam tuan-tuan. Awal tahun baru ni Allah bagi kita banjir, Covid-nya dah setahun kan. Lepas tu kita tengok terhempasnya penerbangan Sriwijaya kan. Kalau siapa yang follow TikTok saya boleh tengok lah doa yang saya pohon, viral macam-macam jugalah kan. Sedih tengok jumpa mayat kan. Tapi kita belajar banyak benda sebenarnya. Tapi yang paling power saya tengok ialah kita belajar kan hikmah kejadian pesawat Sriwijaya SJ182 tu, yang ialah Allah dah takdir kan, cuaca buruk, hujan sangat lebat. Walaupun flight tu asalnya didelaykan sebab cuaca kan. Lepas tu terpaksa juga berlepas, dan baru tak sampai 5 minit dia take off, jatuh kan. Tapi pilot dia hebat lah. Pilot dia Captain Afwan nama dia. Kalau saya tak pastilah Facebook, tapi TikTok viral sangat lah. Sebab TikTok ni banyak orang Indonesia kan. Saya punya followers pun separuhnya orang Indonesia tau. Kan. Daripada followers saya tengah naik seslow ni. Daripada 19,000 dah naik 21,000 dah. Hari ni dan semalam saja naik 2,000 sebab video doa saya tu viral pula lagi. Jadi tapi tak se-viral yang doa tahun baru tu lah kan. Jadi Kapten Afwan satu orang kapten yang sangat yang beriman, kopiahnya tak pernah lekang, solat tak pernah tinggal kan. Lepas tu dengan pramugari pun dia tengok-tengok, tak tengok beria sangat, sikit-sikit aja kan, dia jaga mata. Dan pengalaman dibawa flight ni memang sangat lama. Tapi yang hebat dia punya profil WhatsApp. Profil WhatsApp dia gambar Superman, gambar orang pakai baju Superman tengah semayang. Bukan pakai Superman yang ada sayap tu, bukan t-shirt, tapi gambar S macam Superman lah, tapi gambar kartun lah kan. Dia menggambarkan itu dia lah. Dan dia sebut setinggi mana pun aku terbang, kalau tidak solat 5 waktu tidak akan sampai ke syurga Allah. Allahu Akbar. Itu yang hebat. Yalah, dia nak gambarkan Superman tu kan terbang. Jadi buatlah karan Superman tu. Dia lah sebab pilot kan, terbang sana kemari. Tapi ayat dia sangat menyentuh lah kan. Dan 2 hari ni TikTok ni saya tengok, ya Allah ya Tuhan, semua cerita benda yang sama, mencerita kebaikannya. Itu hebat orang baik kan. Bila lepas dia meninggal, orang bercakap kebaikan. Itu yang kita nak. Tapi kalau sebaliknya, wal'iyazubillah, kita mati orang cakap keburukan, itu yang kita paling takut. Jadi apa pun tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ambil iktibar kan. Maknanya Allah kata kalau kita tinggalkan 2 benda ni, Allah akan turun musibah, bala, seksaan. PKP ni salah satu seksaan lah kot, no? Kan, tak boleh keluar. Mana negeri yang PKP tak boleh rentas negeri, dan daerah pun tak boleh. Kau duduklah dalam rumah. 10 km je paling jauh boleh pergi kan. Itu pun satu kereta 2 orang. Itu yang diumum tadilah. Kalau negeri yang PKPB, itu boleh rentas daerah tapi tak boleh rentas negeri juga. Rentas negeri ni satu Malaysia tak boleh. Baru kita tahu kan. Jadi tak apalah, kita usaha yang terbaik, pihak kerajaan pun buat yang terbaik, so rakyat kena ikutlah. Rakyat pun kena ikut SOP yang terbaik. Dan jangan lupa, sebagai orang Islam, kita ada doa, kita ada senjata kita, tapi ini yang kita bimbang. Nabi kata Allah akan turunkan azabnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
Yang paling mengerikan lagi ialah doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Doa kan, sebab kita tinggal amar ma'ruf nahi mungkar tadi, dua kesan besar. Satu, musibah, bala bencana, azab. Dan satu lagi, doa tidak diterima Allah. Allahu Akbar. Ini bukan benda main-main, tuan-tuan. Kan? Ini bukan benda kecil, ini benda besar yang kita kena alert, kan? Kena cek balik, kena tengok balik supaya apa yang kita buat tidak tersasar, insya-Allah. Baru masuk waktu subuh hari Isnin, alhamdulillah. Sana lewat sikit kan, kita dululah, Malaysia dulu, Arizona dia lewat, sana subuh sini malam. Ila Karmila, terima kasih. Nur Hayati Muhammad Saad, Noraida Bidin, terharu bila Ustaz ingat asal dari Port Klang. Ingat, insya-Allah. Mana yang tulis-tulis lokasi tu, insya-Allah saya cubalah ingatkan, kan. Bukan wajib ingat tu, kadang-kadang saya terlupa juga, kan. Tapi dah selalu sebut-sebut tu, insya-Allah saya ingat. Alamak, mereng pun mereng lah. Jangan macam tu. Allahu Akbar. Acik-acik, tempat saya zon merah dah. Dah lama rasanya baru dapat dengar tazkirah Ustaz. Lepas tu tiba-tiba surau tutup sebab ada kawan setempat COVID. Sampailah dah sambung balik ni, tak dapat lagi nak ke surau. Tunggu pula 2 minggu last lagi PKP. Tapi syukurlah ada live tazkirah Ustaz dan ahli ulama, dapat juga ilmu, alhamdulillah. Kan, itu cabaran kita lah. Surau masjid tengah sedap-sedap baru nak buka, kan, orang kata baru nak menyawa balik, tutup pula. AJK je boleh semayang dalam surau masjid, kan. Sabarlah. Dan at least kita ada live macam ni, dan saya rasa 2 minggu ni akan lebih rancak lagi lah. So, ustazah dan sebagainya akan buat live juga, insya-Allah. Terima kasih Kak Syima atas catatan. Kak Azhar, Ustaz mandi dalam kolam belum viral. Ustaz bagi tazkirah. Kan, siapa yang tengok TikTok saya dah jumpa lah tu. Tazkirah dalam kolam, jangan main-main. Dalam kolam renang, mujur tak berenang sekali masa tazkirah tu, kan. Selagi boleh kita belasah aja, kan, dalam kolam ke, dalam tasik ke, dalam laut ke, besok tazkirah jalan, insya-Allah. Abang Razak Johor, terima kasih. Siti Azhar Zakaria lambat masuk, no problem. Air mata kasih. Bang Nasir, Al-Fatihah, amin. Baik, sambung sikit lagi, nak habis dah ni. So maknanya, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah perkara yang sangat penting, yang sangat mustahak, yang kita kena jaga baik-baik, kan, yang kita kena perhalusi elok-elok. Yalah, orang kata kita buat based on kemampuan kita masing-masing. Nak mengajak tu juga ada kemampuannya, nak mencegah itu juga ada kemampuannya, dan kedua-dua itu pastikan berlakunya dengan penuh hikmah, bil hikmah. Kena buat dengan bijaksana, kena buat dengan elok, kena buat dengan suasana yang orang kata terbaik lah, yang kita mampu lah, dengan izin Allah. Macam tu, kan, insya-Allah. Yang penting on jalan, jangan kita abaikan, sebab kita tak nak apa yang kita buat nanti dia akan berlalu begitu saja. Alright, rasanya boleh dah kot, no? Setakat tu dulu untuk malam ni. Dan terima kasih banyak pada semua yang bersama. Kesimpulan akhir, amar ma'ruf nahi mungkar kita jaga baik-baik.
Jangan sampai Allah turunkan lagi musibah dan azab dan kemurkaannya, na'udzubillah. Bila Allah turun azab, mana semua orang akan kena lah. Ustaz pun kena PKP, yang tak ustaz pun PKP juga, rakyat PKP, pemimpin pun PKP. Kan? Semua orang akan kena. Jadi ingat, nombor satu, yang tu jaga elok-elok, dan yang kedua, jangan tinggal majlis-majlis ilmu, baik online ke, offline ke, jalan. Kan? Yang penting kita mengaji elok-elok, insya-Allah. Okey, satu pengumuman. Untuk besok, kita ada satu kuliah tambahan. Besok pagi saya ada kuliah duha pukul 10 pagi. Kuliah Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9. Saya akan baca kitab Al-Azkar, sambung bacaan. So siapa yang berkelapangan boleh catatkan dalam kepala kita, besok pagi ada kuliah pukul 10 di Facebook Audio Kuliah dan page saya lah, Ustaz Rahim Nasir dan Rahim Nasir, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak, dan malam besok insya-Allah kalau tak ada apa hal, macam biasalah pukul 9 insya-Allah kita kuliah macam biasa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So terima kasih, yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih sekali lagi pada semua yang bersama dari Malaysia, dari Indonesia, dari Singapura, dari Arizona, Kak Ayu kita, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan terus mendoakan pencarian mangsa-mangsa pesawat Sriwijaya yang masih dalam proses. Katanya sudah dijumpai kotak hitamnya untuk disiasat apa sebenar punca yang berlaku, dan sebahagian mayat telah dijumpai dan bukti-bukti banyaklah kita jumpa. Yalah, kita serah pada Allah lah. Mudah-mudahan dapat dikembalikan semua jasad-jasad mereka secara sempurna, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih semua, insya-Allah malam besok macam biasa, dan pagi besok pukul 10 jangan lupalah. Siapa yang ada free, insya-Allah pagi besok. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan di saya sendiri. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.